Sementara itu, pasukan remaja negara kekal rekod tanpa kalah mereka di peringkat kumpulan saingan Piala Dunia Remaja di Bhubaneswar. Berdepan Afrika Selatan dalam aksi ketiga peringkat kumpulan. Skuad negara hampir-hampir mendahului menerusi pukulan penalti corner di suku kedua. Namun, pengadil tidak mengambil kira jaringan itu. Kesian diorang. Kemudian, giliran pasukan Afrika Selatan pula untuk membuat percubaan, Matt. Tapi nasib tak menyebelahi penjaga gol Malaysia yang berjaya menghalangnya. Lepas tu berbaki kurang 2 minit di suku kedua. Ni anak buah Wollaston ni akhirnya berjaya memecah kebuntuan perlawanan. Muhammad Fahmi Khalid dengan gol pertamanya di kejohanan ini. Namun, Matt, kegembiraan pasukan kebangsaan tu sekejap je. Sebab Afrika Selatan berjaya bangkit di suku yang ketiga. G. Morgan dengan pukulan penalti corner yang menjadi tapi selang beberapa minit je, Muhammad Kamaruzaman kejar-kejar Kamarudin berjaya kembalikan kelebihan kepada Malaysia dengan gol keduanya di kejohanan ini. Mesti dia proud kan? Advantage tu kejap je lah, Matt. Sebab Afrika Selatan ni bukan calang-calang pasukan ya. Jared Campbell tampil untuk menyamakan kedudukan sekali lagi dan kali ini menerusi gol padang. Tapi lepas seminit je dia macam geram. Malaysia tak tunggu lama untuk mendahului sekali lagi. Muhammad Syamir Rizmi dengan gol padang di suku keempat untuk keputusan 3-2. Sebelum sempat Malaysia tarik nafas, Afrika Selatan bangkit untuk mengikat kedudukan again, Matt. Campbell menggandakan jaringannya di perlawanan ini untuk menjadikan keputusan 3-3. Dan hanya untuk Muhammad Akimullah Anwar esok menjaringkan gol kemenangan 2 minit kemudian. Sekaligus memuktamadkan keputusan 4-3. Well done, boys! Yes! Hari ini memang hari happy kita. Happy menang back to back. Menang, Hoki kita menang. Betul. Dan happy kan tengok. I rasa diorang macam dapat semangat balik after. You know, COVID kan tak ada competition. Training pun on off. So proud of you guys. Kalau kita ni nak sembang pasal hoki, Lily kan. Okey, boleh. Tapi kurang pula orang kata. Sebab tu, Matt, kita akan bawakan kepada anda. Dah ada guest dah? Ada. 2 orang pakar yang akan menemani Azlan Mudin di siaran langsung perlawanan ini di saluran 802. Tadi. Tapi 2 pemain bangsa Fitri Sari. Teman kita. Yes, dia akan teman kita. Fitri Sari dan Sukri Mutalib in the house. Ya, kita persilakan. 2 bintang hoki negara ni. Mari jumpa duduk. You tolak air nak jual ni. Tak you. Marilah sini. Tak, air kena kat sini. Kita jaga SOP. Video sikit sebab SOP pasal kita punya guest ramai hari ni. Sorry Abang Sukri, Fitri duduk jauh sikit. Okey, no problem. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Fun fact kan, masa saya mula-mula kerja, I interview Fitri. First time. First interview. Wow. Di Bukit Jalil lah dekat tu. Ingat dia? Ingat. Takkan tak Benda ingat. macam ni susah lupa bang. Saya lupa tu. Kan? Tapi benda yang saya paling ingat dulu kan, masa saya baca surat khabar dulu, tahun 2005. Time tu abang main skuad remaja kita kat World Cup ni lah. Betul tak? Betul. Di Rotterdam, Belanda. 2005. Ingat apa yang abang ingat pasal time dekat Rotterdam tu? Ui, banyak perkara saya ingat ni. Tapi yang tak paling adalah, diingati lah. Diingati ya. Kita ada momen yang menarik. Sebagai contoh, kita draw dengan Australia 3-3. Memang very crucial game. Lepas tu kita ada big score lawan Jerman 7-5. Masa 7-5 tu crowd semua memang happening. Walaupun kita kalah tapi kita enjoy game tu. Itu antara yang momen best lah. Betul. Ya. Selain daripada itu, Belanda ni memang salah satu tempat yang best untuk bermain hoki. Itu yang kita best main World Cup kat sana tu. Memang betul-betul dapat full experience. Betul. Fitri pun pernah juga. Fitri 2013 kan? Boleh share sikit experience? Okay, bagi saya satu experience yang tak boleh lupakan lah, sebab kita dapat nombor 4 Piala Dunia Remaja. Satu keputusan yang membanggakan rakyat Malaysia lah bagi saya. Sebab kita dalam grouping pun memang tough. Kita satu grup dengan England, New Zealand dan juga South Africa. Kita menang semua-semua ni, kita top of the group. Dan kita quarter final lawan Korea Selatan. Dan kita di semi final kita kalah menentang France, kalah shootout. Itu yang kalau kita menang, saya rasa satu sejarah yang barulah untuk dunia hoki Malaysia. Tapi apakan daya, kita hanya tersangkut di semi final lawan France. Itulah. Kalau saya tanya budak-budak dalam skuad remaja ni kenal Sukri Mutalib tak, mesti diorang kenal dia. Takkan tak kenal. Saya tak tahu. Mesti diorang kenal 100%. Tapi abang dia kenal tak player-player yang dalam tim Wollaston ni? Ada. Siapa bang yang Salah seorang dia. Salah seorang dia. Salah seorang ah. Amirul Hanif. Kenapa itu nama paling lekat? Sebab daripada beliau tingkatan 2, saya jadi coach Dia cikgu. Cikgu. Saya coach dekat SSBJ. Sebab terkenal dia.
Pernah bermain bersama dalam skuad kebangsaan ataupun kenal sebab dia murid? Tidak pernah. Tak pernah main bersama lah, cuma coach lah. Fitri pernah bermain bersama dengan mereka yang sekarang ni berada di India tak? Pernah saya sebab Akimullah, Firdaus semua yang pernah main satu Terengganu Hockey Team lah, Okey. PHT, main sama-sama dengan dia. Just spill the tea sikit perangai diorang ni semua macam mana? Sebab you kan macam dah kelakar. senior kan? Dia Macam mana perangai semua tu? dia macam nak kata sebab mungkin terlampau jauh dia tak ada tapi Yang ke? Yang muda ni? Janganlah campur. Dia yang mengaku. Dia terlalu jauh. Gap generation. dia macam hormat sikit lah tapi saya tengok perangai antara mereka tu dia tahan lawak lah dan macam bergurau lawak, kasar dia hentam kepala apa kan. Tapi antara mereka lah dia macam agak lawak sikit lah dia punya perangai tu. Disiplin wise memang on time lah. Macam datang training semua okey lah. Semua setakat ni alhamdulillah semua macam Akimullah semua on time lagi. Okey, kita nak cakap pasal kemenangan Yes, pasukan negara menentang Afrika Selatan. Lepas dah menang, macam kita sembangkan tadi, kejar mengejar 7-3 mata yang besar kan. Sorry, 4-3. 4-3. I teringat 7. Sorry, 7 gol. 4-3, 7 gol. Gol. Okey, sejauh mana Fitri dan Supri rasa mereka akan mara dalam pertandingan ini? Okey, pandangan saya lah, kalau betul mereka ni dapat jumpa France di suku akhir, saya rasa peluang tu lebih cerah. Saya rasa peluang lebih cerah. Walaupun saya tahu France ni tim Eropah selalunya dia ada struktur pemain yang bagus, tapi kalau kita pandai, kita bijak mencuri peluang seperti lawan Belgium, kita boleh menghadiahkan sesuatu. Kalau draw, mungkin kita boleh menang melalui shootout. Itu pandangan saya lah. Pandangan saya pula kalau India dengan France bagi saya sama. Dia punya standard atau level sama sebab apa yang kita risau adalah kita punya performance. Kita punya performance tim junior ni macam mana kita nak main. Macam mana kita masuk, macam mana kita punya semangat tinggi ke tak, kita punya effort dan juga kita punya team spirit as a team untuk menang game quarter final. Sebab quarter final ni kita tengok different ball game. So apa-apa boleh jadi di quarter final. Macam Mas Fiz sebutkan kalau jumpa France, okey itu pendekatan yang tim perlu ambil lah. Kalau lah kata takdir menentukan kita dengan India, apa yang tim Malaysia kena buat? Okey, saya rasa approach yang sama. Kita perlu compact di bahagian tengah dahulu. Kita jangan buka game. Sebab kita tahu kekuatan Malaysia bila kita main compact, rapat antara satu sama lain, kita lebih kuat di situ. Dan yang paling mustahak bila ada 50-50 ball, kita akan pergi extra effort untuk diving dan sebagainya lah. Supaya kita dapat tutup ruang-ruang daripada bola tembus ke belakang. Daripada segi psikologi, abang tengok diorang main dalam grup ini tak pernah tewas lagi. Draw dengan Belgium tu je. Confident lah kalau tengok daripada game ni menang macam ni pula. Confident tengah tinggi ke sekarang ni dan adakah itu perkara yang bagus? Of course, perkara yang bagus. Semua keseluruhan pasukan termasuk management, coaches, diorang akan ada satu spirit yang tinggi, motivasi yang tinggi dan itu yang kita nak untuk bawa ke quarter final nanti. Fikri misal? Fitri. Kenapa saya tersasa-sasa Tengok ni? tadi. Minum air tu sikit. Silakan jawab. Tadi tu juga. Okey, yang ni, saya dia. Dia Fikri. Okey, tak apa. Okey, bagi saya benda yang bagus lah. Kita masih lagi tak ada kalah daripada first game. Memang di first game kita lawan Chile mungkin agak tak dapat first touch lagi. So, itu yang skor mungkin 2-1. Kalau kita lawan Chile last game mungkin kita akan menang Chile 5-1 sebab kita tengok peluang lawan Chile pun kita at least ada 3 atau 4 clear goal untuk kita boleh skor. Jadi untuk quarter final ni saya rasa 50-50. Yang paling penting ada peluang untuk skor, kita kena convert, kita kena manfaatkan peluang yang mana ada. Sama ada France, saya rasa France ada attack, kita pun ada attack. Tapi siapa guna peluang dia akan menang. Itu je. Okey, untuk Fitri Ahmad Supri, ada anak buah dalam tim. Fitri ada bekas rakan ataupun rakan sepasukan lah. Ada apa-apa yang nak disampaikan kepada peminat sukan tanah air kita yang berdebar-debar bila tengok skuad kita main ni? Okey, bagi saya bermain mati-matian demi lencana di dada. Simple. But meaningful. Tapi sampai kat sini. Yes. Terasa. Dan untuk supporter, terutama khususnya yang meminati sukan hoki, kita support atlet kita yang tengah berjuang, sama ada menang atau kalah, kita sokong mereka. Kita perlu sokong mereka untuk bagi mereka lebih motivasi untuk bermain. Sebab inilah masa depan hoki Malaysia. Okey, Fitri, bang sebelum saya lepaskan satu benda saya nak tanya last. Main World Junior 2005, Betul. ada anak buah dalam tim. Okey. Tapi nampak
nampak tak jauh beza daripada segi muda tu. Apa Rahsia. awet muda? Apa yang diamalkan? Okey, kalau saya beritahu, jangan cerita orang tau. Air kosong banyak. Air kosong banyak. Air kosong banyak. Kosong Dia banyak. cerita orang tapi ada masuk TV. Okey, jangan beritahu orang. Okey, Mas Supri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank Jumpa lagi. you, thank you. Bertugas pula untuk quarter final InsyaAllah kalau dipanggil. mesti panggilnya. Okay. Alright, thank you kerana bersama kami di Nadi Weekend.